Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi saya Dr. Irwan Mohammad dalam subjek Building Pathology, dan kita akan teruskan perbincangan dengan topik yang seterusnya, Assessment of Defects. Course learning outcome bagi subjek ini masih lagi berkenaan dengan to assess common defects, performance of materials, elements and services in building. Dalam kita cuba untuk mengenal pasti sesuatu defect ataupun kecacatan yang berlaku pada sesebuah bangunan, terdapat beberapa prosedur yang perlu dilaksanakan. Secara umumnya terdapat dua prosedur. Satu prosedur secara on-site dan satu prosedur lagi secara off-site. Di mana secara on-site kita akan melibatkan prosedur di tapak. Di mana pertama sekali kita akan membuat pemeriksaan terhadap defect tu, sesuatu defect dengan teliti, dan juga kita akan merekodkan semua defect-defect yang terdapat beserta dengan description berkaitan dengan defect tersebut, sebaiknya beserta dengan ukuran, gambar-gambar dan juga dalam bentuk sketch sebagai dokumen sokongan. Kemudian kita akan memeriksa dan menganalisa pembinaan ataupun kerja-kerja pembinaan yang berada di sekeliling, yang mungkin juga melibatkan kegagalan ataupun kerosakan yang boleh dikaitkan dengan defect tersebut, sama ada secara internal ataupun secara eksternal ataupun luaran. Dan juga kita kena menyiasat ataupun cuba mengenal pasti jika sekiranya terdapat bahagian-bahagian ataupun elemen-elemen yang tersembunyi yang sukar untuk di-assess, kita cuba untuk mendapatkan seberapa banyak mungkin maklumat berkaitan dengan kawasan-kawasan tersebut. Selain daripada itu, amat penting untuk menjalankan kerja-kerja assessment secara on-site untuk mendapatkan maklumat sebanyak mungkin di tapak. Sebagai contoh, kita kena memeriksa construction drawing ataupun specification berkenaan dengan bangunan yang diperiksa, dan sekiranya perlu untuk melaksanakan beberapa ujian-ujian untuk mendapatkan contoh moisture content, relative humidity, dan memeriksa sebanyak mungkin ruang-ruang ataupun kawasan-kawasan hidden areas yang mungkin terkait dengan defect, dan juga boleh juga memeriksa maintenance manual sekiranya terdapat. Tujuannya adalah untuk memastikan berkaitan di antara defect-defect yang berlaku di kawasan bangunan ataupun kawasan-kawasan tertentu dengan rekod-rekod maintenance yang terdahulu. Selain daripada itu, perlu juga untuk mendapatkan sekiranya terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh occupant di dalam bangunan itu, dan mendapatkan maklumat awalan berkenaan dengan punca-punca defect berkenaan ataupun apa simptom-simptom ataupun maklumat awalan daripada penghuni di bangunan berkenaan. Prosedur seterusnya adalah dijalankan secara off-site. Prosedur ini boleh dilakukan sebelum kerja on-site berlangsung ataupun setelah on-site assessment dilaksanakan. Sebagai contoh, sebelum kita melaksanakan on-site prosedur, kita akan melaksanakan off-site prosedur ini dengan menjalankan beberapa
desktop study berkenaan dengan mendapatkan beberapa informasi berkenaan dengan bangunan ataupun standard-standard yang berkaitan untuk dijadikan sebagai rujukan. Dan kemudian setelah menjalankan kerja-kerja on-site, setelah mengenal pasti beberapa jenis defect yang berlaku dan memerlukan pemerhatian lanjut ataupun memerlukan khidmat nasihat daripada pakar-pakar ataupun spesialis, dan bolehlah dilaksanakan secara off-site dengan mengadakan perbincangan lebih lanjut dan ataupun menjalankan pemeriksaan ataupun testing pengujian. Mungkin juga melibatkan pengujian secara destructive test sekiranya perlu. Selain daripada usaha untuk mengenal pasti defects yang berlaku di dalam sesebuah bangunan ataupun sesebuah premis, adalah menjadi tanggungjawab seorang juruukur bangunan untuk memastikan agar beberapa kriteria berikut juga untuk diambil perkiraan. Tujuannya adalah untuk memastikan assessment yang dilaksanakan adalah secara holistik ataupun mengambil kira semua faktor-faktor yang mungkin berkaitan. Sebagai contoh, fire precaution, public health requirement, disability access, health and safety issues, dan juga environmental matters, dan juga melibatkan conservation ataupun heritage requirement. Seorang juruukur bangunan perlulah mengambil kira kesan-kesan existing defect yang berlaku di suatu bangunan itu, kesan dia terhadap struktur, fabrik bangunan, building services yang terdapat dalam bangunan itu, dan keseluruhan facilities. Adakah dia akan menjejaskan pengoperasian bangunan, prestasi bangunan? So, perkara-perkara ini perlu diambil perkiraan kerana ia juga akan melibatkan kos-kos yang berkaitan dengan maintenance pada masa hadapan. Antara perkara yang paling membimbangkan, yang merusingkan dalam kita mengendalikan defects di sesuatu bangunan adalah urusan-urusan yang berkenaan dengan kerja-kerja perbaikan, di mana kebanyakan kerja-kerja perbaikan melibatkan kos yang sangat tinggi. Ini bergantung kepada jenis-jenis kecacatan, bagaimana hendak melaksanakan kerja-kerja perbaikan, siapakah pihak yang terlibat yang akan appoint, yang akan dilantik untuk melaksanakan kerja-kerja perbaikan, dan adakah dengan kos yang ada itu mampu untuk memastikan defects ataupun existing defect yang ada di bangunan berkenaan untuk tidak berulang. Dan sekiranya kita melimitkan ataupun menghadkan kos dalam kerja-kerja perbaikan, dia juga akan mempengaruhi kualiti kerja yang akan di-deliver oleh pihak kontraktor ataupun yang melaksanakan kerja-kerja perbaikan ini. Selain itu, perlu juga diingat bahawa kecacatan ataupun defect yang berlaku pada sesebuah bangunan itu secara tidak langsung akan menjejaskan the appearance ataupun confidence of the building itself. Dia akan menjejaskan reputasi sama ada pada pemilik ataupun prestasi ataupun reputasi bangunan itu sendiri. Oleh itu perlu dilaksanakan kerja-kerja perbaikan sebaik mungkin bagi memastikan the appearance ataupun confidence
sama ada di pihak individu, pemilik ataupun komuniti terhadap bangunan itu dapat dipulihkan seperti mana yang sepatutnya. Kerja-kerja penyiasatan ataupun assessment, inspection of building untuk kita mengenal pasti punca-punca ataupun potensi-potensi kebarangkalian sesuatu defek itu berlaku, perlulah dijalankan pengujian sama ada dibuat secara non-destructive test teknik ataupun secara destruktif. Bagi kerja-kerja non-destructive test ataupun NDT teknik, sebagai contoh kita boleh menjalankan kerja-kerja pemeriksaan menggunakan crack meter bagi tujuan untuk mengenal pasti crack yang berlaku pada permukaan bangunan, permukaan dinding ataupun lantai. Dan kita juga boleh menggunakan moisture meter untuk mengenal pasti kandungan air yang terdapat dalam dinding ataupun resapan-resapan air untuk mengenal pasti kandungan sama ada pada tahap yang acceptable standard ataupun di luar daripada norm yang sepatutnya. Selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan termograf untuk mengenal pasti kandungan heat berdasarkan termograf yang dapat dilihat untuk mengenal pasti sekiranya ada potensi berlaku water penetration ke dalam bangunan. Dan selain daripada itu, terdapat beberapa juga jenis NDT test tools yang mungkin boleh dikenal pasti, yang mana bersesuaian dengan keperluan-keperluan dalam kita mengenal pasti jenis-jenis kecacatan yang berlaku di dalam bangunan. Oleh itu, jurukuh bangunan ataupun pihak kontraktor yang berkaitan yang memiliki tools ataupun peralatan yang banyak adalah sangat-sangat bermanfaat. Selain kita membuat assessment secara on-site ataupun off-site, perlu juga untuk kita mengenal pasti adakah keperluan untuk menjalankan defect monitoring. Sebab pada setengah keadaan sesuatu defect yang mungkin di luar norm ataupun kebiasaan, kemungkinan perlu dilaksanakan kerja-kerja pemantauan monitoring. Dan proses pemantauan ni dia bukan berlaku dalam tempoh masa yang singkat dan perlulah ditetapkan beberapa waktu yang tertentu untuk memastikan perubahan-perubahan yang berlaku pada defek berkenaan. Kerana dengan pemantauan seperti ini kita akan mendapatkan evidence ataupun bukti yang jelas berkenaan dengan sifat-sifat ataupun the nature of defect itself. Dan perlu diingat juga dengan menjalankan monitoring of defect ini, kebiasaannya melibatkan kos yang sangat tinggi, kerana kemungkinan kita akan melantik spesialis ataupun perlukan faktor-faktor kewangan yang lebih untuk melaksanakannya. Sebagai contoh, antara kerja-kerja yang memerlukan pemantauan ataupun monitoring of defects biasanya melibatkan structural distortion and movement. Tujuannya adalah untuk kita menjalankan pemerhatian adakah berlakunya crack ataupun keretakan yang aktif pada satu-satu elemen ataupun struktur bangunan, adakah berlakunya deflection terhadap structure member, dan juga mengenal pasti adakah berlakunya
vibration, active vibration pada satu-satu permukaan bangunan. Dan juga untuk kita kena pasti ada tak distortion of vertical surface, sebagai contoh pada column. Dengan kaedah ini kita boleh membuat monitoring secara cermat. Selain daripada itu, pemantauan juga boleh dilaksanakan secara detail. Sebagai contoh, spesifik kepada material-material yang terdapat pada sesebuah bangunan. Sebagai contoh, kayu. Dengan daripada material kayu ini, kita dapat melihat sama ada kayu dalam keadaan baik ataupun sedang diserang oleh anak-anak. Daripada situ kita boleh melihat tahap kerosakan ataupun deterioration and decay of specific materials dapat dianalisa. Dan setiap material memerlukan kaedah-kaedah monitoring yang berlainan bergantung kepada standard-standard yang telah ditetapkan. Dan perlu diingat, kesemuanya ini melibatkan kos yang agak besar. Selain daripada itu, monitoring on environmental condition juga penting untuk kita melihat apakah efek surrounding condition towards building envelope. Bagi contoh, yang pertama adalah temperature, kedua humidity, dan yang ketiga adalah sunlight. Di mana ketiga-tiga elemen ini jelas bila kita melihat keadaan sesuatu fasad, satu bangunan itu sangat dipengaruhi oleh ketiga-tiga elemen ini. Justru perlulah kita menjalankan aktiviti pemantauan teliti berdasarkan ketiga-tiga elemen ini. Menjalankan pemeriksaan terhadap unoccupied buildings or site adalah berbeza dengan kita melaksanakan pemeriksaan terhadap bangunan yang sedang diduduki. Kerana unoccupied building ini terdapat beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian. Kerana bangunan-bangunan sebegini kita tidak mendapatkan maklumat yang jelas. Biasanya kita tidak mendapatkan maklumat yang jelas, dan perlu sepatutnya klien ataupun pemilik bangunan perlulah menguruskan bangunan ini dalam keadaan yang baik sehinggalah penyewa ataupun pemilik yang baru memasuki rumah ini. Kerana kita sedia maklum, bangunan-bangunan yang terbiar seperti ini akan memudahkan lagi ataupun akan mempercepatkan lagi proses deterioration of bangunan, termasuklah dia punya material, dan juga berpotensi untuk dijadikan kawasan vandalism ataupun aktiviti-aktiviti arson, sebab bangunan itu gagal dipelihara ataupun bangunan gagal di-manage dengan baik. Justru perlu kepada satu approach yang baik dalam kita memastikan bangunan ini agar kekal segar ataupun well maintained. Unoccupied building and sites adalah kesan daripada kegagalan untuk memanfaatkan aset tersebut untuk tujuan pelaburan. Di samping itu, bangunan sebegini yang tidak dibaiki, yang tidak diselenggara dengan baik akan memberikan efek yang negatif terhadap surrounding environment. Secara tak langsung, ia juga akan mewujudkan bermacam-macam masalah dari segi safety and health, risiko-risiko berkenaan dengan safety and health, dan the building may deteriorate beyond economic repair, leading to demolition. Maksudnya material secara tak langsung bila dalam keadaan terbiar
bangunan ini lama kelamaan akan runtuh dan hilanglah. Sebagai contoh, sekiranya bangunan ini adalah bangunan historik, maka hilanglah kesan-kesan sejarah bagi satu-satu kawasan. Mungkin dia berkaitan dengan architectural element ataupun sebagainya. Dan di samping itu juga pemilik bangunan secara tidak langsung terikat dengan perundangan. Jika dibiarkan, terdapat individu-individu yang tercedera di dalam properti ataupun bangunan berkenaan, secara tidak langsung pemilik bangunan adalah bertanggungjawab terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Oleh itu, perlulah diberi perhatian dengan serius terhadap unoccupied building. Mothballing adalah salah satu kaedah preventative conservation dan kaedah yang sangat baik, cost efektif dalam kita menguruskan historic fabric ataupun elemen decorative finishes and fixtures. Di mana dengan kaedah ini, bila dibuat dengan secara terancang, pertama sekali documenting the history and condition of the building, kita dapat kekalkan. Dan yang kedua, kita dapat menstabilkan struktur bangunan sedia ada dan melambatkan proses deterioration. Kerana kita sedia maklum, kebanyakan material ataupun bahan-bahan binaan untuk bangunan sebegini adalah sangat sukar untuk diperolehi dan melibatkan kos yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, mothballing the structure to secure it. Bagi memastikan bangunan ini kukuh, perkara pertama sekali yang perlu diberi perhatian adalah struktur penting, struktur utama pada satu bangunan. So the key element adalah minimizing further water ingress in the building and encourage natural drying for saturated areas of building. So dengan kaedah inilah dipanggil sebagai mothballing building, di mana kita buat kaedah menyah proses pengeringan secara semula jadi, dengan kita perkataan lain, kita kuarantin bangunan ni daripada digunakan dan kita elakkan daripada sumber-sumber yang tidak diingini. Sebagai contoh, sumber-sumber air untuk meresap masuk ke dalam bangunan. Mothballing building menerapkan pertama sekali untuk kita menjaga bangunan daripada kita kehilangan nilai-nilai bersejarah pada bangunan itu, dan juga untuk kita menghentikan ataupun paling tidak untuk kita mengurangkan moisture penetration towards building, dan dalam masa yang sama kita mengawal humidity content ataupun level pada bangunan. So antara kaedah ataupun teknik yang digunakan adalah untuk kita memastikan semua kerosakan pada downpipe, gutter yang melibatkan kawasan larian air hujan dapat diselenggara dengan baik, dan juga kita mewujudkan ataupun encourage good ventilation pada bangunan untuk memastikan berlakunya cross ventilation yang baik dan dapat diproses nyah humidity ataupun kelembapan dalam bangunan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kesudahannya adalah kita dapat mengekalkan a good environmental condition of the building itself, dan kita dapat mengekang mikroorganism yang jahat daripada tumbuh seperti fungus ataupun mold dalam bangunan, di mana secara tidak langsung, sebagai contoh, dia mungkin akan mendatangkan bau-bauan ataupun elemen-elemen yang tidak baik, dan juga dia akan mengurangkan risiko-risiko terhadap infestation in building. Mungkin juga sebagai contoh anai-anai ataupun
kutu kayu ataupun sebagainya. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung slide ini, dan diharapkan tuan-tuan dan puan-puan mendapat maklumat yang banyak daripada sesi perkongsian ini. Disertakan juga pautan beberapa video yang mungkin boleh dijadikan sebagai rujukan untuk memahami dengan lebih lanjut berkaitan dengan assessment of defect. Sehingga itu, sampai kita berjumpa lagi di perbincangan yang lain. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.